Nyong. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك وذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا برحمتك يا أرحم الراحمين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبالقرآن حكما وإماما ودليلا. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memanjangkan umur kita dan masih mengizinkan kita dan mentakdirkan kita berada di taman-taman syurga majlis ilmu. Mudah-mudahan kita sentiasa dipermudahkan oleh Allah untuk kita masuk syurga Allah Subhanahu wa taala, dan Allah sentiasa memudahkan setiap urusan kita, sama ada urusan dunia dan urusan akhirat. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampunkan segala dosa dan salah silap kita dengan Allah Subhanahu wa taala dan juga sesama manusia makhluk Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Kita mulakan majlis ilmu kita pada pagi ini dengan bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Mudah-mudahan kita sentiasa dilimpahi rezeki yang baik, yang berkat, dan kehidupan yang berkat sisi Allah Subhanahu wa taala. Sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "At-tafakkuru fil akhirati yurisul hikmah wa yuhyil qalb. Wa tafakkuru fid dunya hijabun 'anil akhirah." Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi sebut, Nabi kata, Nabi didik umat dia, para sahabat dulu. Nabi sebut at-tafakkur, bermula fikir. Maknanya orang yang sentiasa berfikir, menggunakan akal dan hati dia memikirkan. Dan cara fikir Nabi sebut fil akhirah, dia berfikir pada perkara akhirat. Perkara akhirat maknanya urusan di alam akhirat, kehidupan di alam akhirat nanti. Yurisul hikmata wa yuhyil qalb, akan mempusakai hikmah
dan juga menghidupkan hati. Pusaka ni pada meninggalkan kesan hikmah bijaksana. Fikir akhirat mendatangkan hikmah. Orang itu orang bijak. Orang yang dia bercermat dalam kehidupan dia, menjaga halal dan haram. Orang ini akan terang hatinya dengan cahaya hidayah Allah Subhanahu wa taala. Satu, Nabi sebut mendatangkan kebijaksanaan. Cerdik orang yang fikir akhirat. Jaga pagi, fikir akhirat. Wa yuhyil qalba, dan menghidupkan hatinya yang mati. Hati kita ni dia boleh mati. Keras hati namanya. Tanda hati mati ialah seorang itu dia degil mengerjakan suruhan Allah. Dia berat melaksanakan perintah Allah. Kita kalau macam tu, kita termasuk orang yang hati telah keras. Hati dia hampir mati. Langsung tak mahu. Sebut mengaji pun dah tak minat dah, zikir pun tak mahu lepas sembahyang, tanda hatinya dah mati. Na'udzubillah. Menghidupkan hati bila mana memikir hal akhirat. Dan watafakkuru fi dunya, dan berfikir urusan dunia. Jaga pagi, fikir dunia. Banyak kita macam tu sebenarnya. Jadi majlis ilmu ni nak mendidik kita. Kita jaga mesti tanya makan apa, nak makan apa, nak minum apa, nak buat apa, nak pergi mana dan sebagainya. Kita mementingkan urusan dunia daripada urusan akhirat. Orang yang suka fikir dunia langsung tak penting akhirat, balasan dia mesti ada. Balasan dia hijabun anil akhirah, akan terhijab, akan terlindung. Allah tutup dia langsung jalan untuk akhirat. Tak nampak dah. Yang ni bukan perkara kita nak menawak, benda yang balasan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini peraturan hukum Allah. Fikir perkara akhirat, Allah buka mata hati kita. Tetap fikir langsung, fikir dunia semata-mata, kerja saja. Hal dunia kita bab keduniaan, tertutuplah akhirat. Bahaya besar. Bahaya. Sebab itu ulama menyebutkan bahawa manusia yang selalu memikirkan urusan akhirat, Allah akan beri mata hatinya nampak kebajikan dan juga kejahatan. Kita hari ni kalau kita renung balik, manusia yang ramai, kita lah, kita baca kita senang. Kita ni ada setengah tak nampak kebaikan. Dia nampak jahat, nampak keburukan. Kita tahu kita wirid itu amalan baik, tak nampak, tak berasa nak buat. Kita tahu baca Quran itu amalan mulia, kita tak boleh nak buat. Sedangkan baca Quran bukan benda payah, wirid bukan benda payah, mengaji bukan benda payah. Mengaji lagi benda senang, duduk saja. Main lenggang bukan payah apa. Yang teruk ustaz tu, rujuk kita pun 5, 6 buah, 7 buah, 8 buah. Kita bukan boleh mengajak lagu tu. Nak baca satu ayat Quran kena rujuk beberapa tafsir. Bukan boleh baca makna lagu tu. Baca makna macam tu tak akan sampai ilmu. Rujuk beberapa buah kitab tafsir. Bukan kata ustaz terus main mengajak baca lagu tu. Nabi Muhammad sendiri pun Jibril bimbing dengan wahyu. Terbawa main bukan cakap macam tu. Kena rujuk beberapa buah kitab tafsir, hadis dan sebagainya. Nak mengaji mudah aja, tu pun tak nampak kebajikan. Minta maaf lah. Kemudian dia kata dia akan nampak manfaat dan mudarat. Kadang-kadang kita bijak sebenarnya, tapi tak boleh beza mana manfaat, mana mudarat. Tak boleh beza. Sebab tu kita dah masih ada golongan manusia dia tak boleh tinggal. Tapi nak buat macam mana dah keadaan begitu? Macam rokok umpamanya. Kita tak baca bab hukum. Manfaat dengan mudarat. Merokok ini mudarat. Memang mudarat. Apa bentuk api dan asap, kita memang mudarat sebenarnya. Cuma kemudaratan itu berat ataupun tidak berat. Yang tu saja. Jadi siapa duk menafikan, dia kata orang tak rokok kena apa sakit. Bukan bab sakit. Mudarat ini maknanya dia tidak mementingkan akhirat.
Dia mementingkan dunia. Dunia lebih utama. Itu makna mudarat dalam kehidupan kita. Dan disebut dalam kitab, jadi disebut dia orang yang tidak memikir perkara akhirat. Sebenarnya hati orang itu telah ada rumah syaitan, dia kata. Kita tak nampak. Ulama yang Allah kurnia mata hati yang baik dan tajam, itulah rumah syaitan. Penuh syaitan dalam hati hamba itu, manusia itu. Na'udzubillah. Kita minta lindunglah. Kita tak nampak syaitan, tapi dalam hatinya penuh rumah syaitan ni. Syaitan telah bersarang dalam diri dia. Dia tak nampak. Itu yang Quran sebut, syaitan itu innahu lakum aduun mubin, seteru kamu yang nyata baik. Iaitu ayat Al-Quran, hadis Nabi, mudah-mudahan memberi kesan yang baik kepada kita dalam usaha kita menuntut ilmu. Dan kita pada pagi ini kita berada dalam taman ilmu, taman syurga, Rawdatul Jannah, taman-taman syurga. Mudah-mudahan Allah sentiasa memberi hidayah kepada kita sekalian dalam kita melaksanakan tanggungjawab kita sebagai ja'ilun fil ardi khalifah. Atas muka bumi ini kita pemimpin, kita jadi khalifah, memakmurkan muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Kita sambung kita hidup ibadat kita. Pada pagi ini sambung bab bulan yang lepas. Bulan lepas kita baca muka surat 19, penerangan untuk darah perempuan. Kita sambung kitab, kita baca lagi, kita guna kitab hidup ibadah. Panduan kita mengaji ada kitab. Baik, sambung pada pagi ini muka surat 20, perkara-perkara penting yang berkait dengan darah perempuan. Perkara penting yang berkait dengan darah orang perempuan. Masih lagi bab haid dan nifas. Dan yang ketiga, istihadah. Saya rasa kita faham dah secara ringkas ilmu ni, duk ngaji juga tahu dah apa haid, apa nifas, apa istihadah. Berapa lama haid, berapa lama nifas, berapa lama istihadah. Masa mana kena qada sembahyang, masa mana tak kena qada sembahyang. Saya suka ulang dalam bab ni. Ingat baik-baik nak. Sembahyang wajib 5 waktu, mesti kena qada bagi orang tinggal sebelum mati. Kalau dia haram, dia mati nanti ni, orang doa pada dia, doa tu sampai dan Allah terima. Kalau tak qada, tidak sembahyang, sengaja tak qada, jelas pada hukum, buatlah doa banyak mana pun Allah tak terima. Allah tak terima satu pun kebaikan yang ia lakukan. Lam ya'ba illa syai'un min hasanati. Kita minta lindunglah. Tolonglah jaga sembahyang, tolonglah qada sembahyang. Yang inilah satu amalan besar kita orang Islam. Sebab Nabi sebut, sehingga siapa tinggal sembahyang sengaja qada tak mau ini, itulah beza Islam dan kafir. Saya tanya kafir, beza ada berat. Tolong jagalah macam mana sekalipun. Dalam bab itu saya nak pesan yang tu ya, nak ajak sama-sama baik. Perkara-perkara penting yang berkait dengan darah perempuan. Yang pertama, bersetubuh perempuan dalam masa haid adalah dosa besar. Yang tu dalam kitab yang ada. Bersetubuh, berjima', dalam bahasa Arab berjima', bersetubuh suami isteri, tak suami isteri lagi dosa besar lah. Itu jangan tanya dah. Suami isteri yang sah nikah, halal sebagainya, mereka bersetubuh dalam masa haid. Ni bini dia kata. Tapi hukumnya dosa besar. Antara dosa-dosa besar yang 70 itu, bersetubuh suami isteri dalam masa tempoh haid atau nifas itu. Sebab masa itu masa diharamkan berlaku persetubuhan. Walaupun dia kata bini dia kata banyak 15,000 lah. Dia kata bayar 15,000 beli. Oh, dia kata tak boleh pasal apa? Jangan jawab lagu tu. Nampak ni tak kira 15,000 ke berapa ribu. Haram tetap haram. Baik. Perbahasan dia ialah dia kata bersetubuh dalam ni tak hurai dah. Walaupun berlapik. Ni masalah fiqh mengaji. Korang tanya lapik boleh kot. Walaupun berlapik.
Lapik tak kira lah, dia bungkus kain ke, dia pakai kondom ke, dia buat apa pun, berlapik lah. Tetap hukumnya haram. Dia kata bukan bertuh apa, lapik kain, tetap haram. Sebab dia ambil hukum berlakunya persetubuhan itu. Itu maksud dia. Baik. Kemudian selain itu, apa hukum pula? Bercium ke apa semua? Harus hukumnya bercium ke, bahasa kita yang lain lah, mengajar fiqh ni dia tak boleh malu. Kenapa? Dakak ke, peluk ke, apa lagi yang ada apa. Yang ni lah, yang syarat dia bukan masuk bab istimta', bersuka-suka antara pusat dan lutut. Yang tu je. Antara pusat dan lutut tu, yang tu tak boleh, haram. Bersuka-suka tu, melawak-melawak tu, tentu janganlah jadi nak abak lah. Orang perempuan pun nak abak bagi. Dalam masa tu janganlah duk pakai lah skirt ke apa semua. Oh ni buat mudah bini lagu tu. Jadi kawan tu duk tengok bini dia lagu tu. Tak boleh. Tolong jaga suami dia pakai bagi elok-elok labu tu, tak berapa sangat. Kurang sikit lah lagu tu je. Itu kaedah syarak. Pasal antara pusat dengan lutut tu dia panggil dalam bahasa usul fiqh nah, dia panggil kawasan bahaya. Kot tu kalau duduk pi juga tu, dia tak tentu. Dia tak boleh selamat. Dia tak apa, saya tak apa. Tak apa pun tak boleh. Sebab dia ambil kaedah di apa tempat yang bahaya tu tak boleh duduk main tepi dia. Kalau main dia jatuh. Tu yang dia buat apa sepadan, pagar, apa bodoh semua tu kan. Buat ni kawasan larangan. Tang tu bukan bahaya lagi. Kawasan larangan jangan duduk pi kena. Tak kira lah karan ke apa juga, kena jatuh tu. Jadi yang tu larang dia. Nampak lagi. Yang lain atas pada itu, kalau ikutnya tak digalakkan, tapi harus. Sebagai manusia ni dia tak boleh nak elak. Dia harus dia, sebab sifat kasih sayang tu ada. Nak salam, nak cium, semua tak ada masalah. Cuma jangan berlebihan. Saya takut berlaku persetubuhan tadi, haram, dosa besar hukumnya. Baik. Kemudian disebut lagi dalam bab yang berkaitan dengan persetubuhan tadi, kita hurainya halal bersetubuh dengan dua syarat. Bila tak boleh, bila pula boleh? Bila perempuan dia haid atau nifas, bila yang bolehnya? Sebab di sini jadi orang kata apa, kita faham je dia macam-macam. Kalau berhenti darah dah boleh kot dan sebagainya. Boleh dengan dua syarat mazhab Syafi'i kita. Dua syarat. Syarat pertama dia kata putus darah itu. Mana berhenti? Darah berhenti dah. Okey, syarat pertama. Syarat kedua ialah mandi. Kena mandi tu. Mandi sini maknanya mandi hadas. Mandi hadas dia berbeza dengan mandi biasa. Kita akan baca muka surat sebelah tu. Jadi dua syarat dia boleh setubuh balik. Pertama dah berhenti dah. Kedua dengan perempuan itu mandi. Lagi tak mandi tak boleh. Kena bini jenis tak mandi hadas dah. Berhenti seminggu tak mandi. Lepas tu dia bertanya dia kan, awak tak semayang lah. Memang pasien tak semayang dia tak. Itu jenis tak semayang. Dia kata nak mandi berapa? Orang cakap pandai lah tu. Jahil kan. Dia kata nak mandi berapa? Nak mandi kau nak semayang. Aku kan nak semayang, tak payah mandi. Haram. Selama masa tu. Jadi wajib kena mandi hadas. Baik, habis. Yang kemudian apa pula jadi orang yang dia langgar hukum tadi, berlaku juga setubuh dalam masa itu. Nampak lagu mana Ustaz ni? Saya terlajar dah ni. Pertama, wajib ia bertaubat. Kedua, sunat ia beristighfar. Istighfar lah berapa kali pun. Yang tu. Wajib taubat. Sebab dosa besar wajib bertaubat. Taubat sungguh-sungguh, minta ampun kepada Allah. Yang bagusnya bangun malam sembahyang sunat taubat dan bertaubat, sebut dosa tu. Sebut kita dengan Allah, orang tak dengar. Ya Allah, dia kata ini atubu ilallah taubatan kaza wa kaza. Kalau dalam bahasa Arab doa dia. Ya Allah, sesungguhnya aku bertaubat kepadamu dosa sekian. Habaq dosa tu. Dosa lajak setubuh dalam masa haid. Doa lagu tu. Itu namanya taubat. Lepas sunat taubat malam, doa macam tu. Ini nak cara bertaubat orang yang terlajak.
dalam bab tadi. Yang lain sunat dalam mazhab kita Syafi'i, sunat bersedekah. Yang tu sunatnya, amalan sunat. Sebab tu dia pergi sedekah. Sedekah ni pergilah jamu makan ke, beli apa ke, buat kenduri ke, sedekah nama dia. Sunat bersedekah, itu ajaran Islam. Dalam mazhab Hambali wajib sedekah. Wajib. Kita mazhab Syafi'i sunat bersedekah. Jadi mai pejabat beli apa sedekah. Yang tu habaq lah. Orang pergi habaq pula. Ni sedekah apa? Dia kata pasal tubuh bini mari. Pula. Tu habaq apa? Benar dia habaq. Tapi dia mai sedekah. Depa tanya orang sedekah apa ni rajin kau buat habaq. Tu nak mari. Tak usah tak payah habaq lah. Baik, habis satu bab yang tu. Yang kedua, apabila kering atau putus darah haid dan nifas, dua-dua ni haid dan nifas, halallah baginya mandi wajib atau bertayamum jika ketiadaan air. Mandi wajib lah, bila selesai mandi wajib lah. Kemudian apa tayamum pula? Apabila air tak ada, atau yang kedua, anggota dia tidak boleh kena air. Namanya tayamum, guna debu tanah. Tayamum akan ada bab, kita akan baca kemudian lepas ni. Mengaji kitab ni semua jumpa. Jadi nak sebut dulu, kalau anggota dia tak boleh kena air, atau air memang tak ada, dan air tak ada ni payah berlaku di negara kita. Payahlah nak jumpa tak ada air ni, payah. Yang ada ialah anggota tidak boleh kena air. Sama ada kena air tu sakit, tak boleh kena, ataupun dia tak boleh kena air pasal dia berbalut. Umpama orang yang accident tu, patah tu, dia simen tu, maka tak boleh kena air. Nak kena macam mana? Dah balut, nak buka tak boleh. Maka dia wajib tayamum, ganti ambil air semayang atau ganti mandi. Dan makna tayamum ialah kena faham. Mengaji kena tahu takrif atau definisi. Tayamum maknanya ialah menepuk tapak tangan kepada debu sebanyak 2 kali sahaja. Kali pertama sapu muka, kali kedua 2 belah tangan sampai siku. Itulah tayamum namanya. Kalau orang tanya balik, dah faham tayamum macam tu, orang tanya balik, ini nak ganti mandi macam mana? Bukan mandi dengan debu. Ganti mandi pun sama, tepuk lagu tu, sapu muka, sapu tangan, dua-dua. Maka niat itu menentukan ganti mandi atau ganti wudu. Tayamum sama hukum dia. Jangan saat ni bab ni tak ngaji, dia dengar. Kita memang macam ni. Semua kita ni hukum Islam, kita dah lalu dah, dengar dah. Tapi tak jelas pengajian kita. Macam ni baru kita mengaji dapat ilmu. Lepas tu main kerja tak mengaji dah. Orang sembang tayamum, orang tayamum. Bukan dekat kita yang apa kita kerja ni. Ustaz pun tak faham tayamum ada. Tak faham. Dia pun confused. Kalau kata bab mandi lagu mana? Orang tanya dia, tapi dia jawab tu macam tak tunjuklah. Apa kata jahil tu, yang tu kena pandai. Kau kena pandai. Ustaz lagi cerdik bab dia. Dia pun kata, jadi ustaz kalau kata bab mandi hadas, lagu mana kena ambil debu Abu tabuk atau tikar kena guling ke? Dia jawab senang, dia kata lebih kurang nak betul dia. Dia jawab betul. Ustaz pun dengan cerdik je, dengan muka dia pun yakin dia tu. Dia kata lebih kurang nak betul. Lepas tu dia tanya semua, wallahu a'lam. Pandai. Tangguh pandai balik jawab dia. Jadi dia tu lah, dah semua. Jaga hukumnya main-main. Tayamum sama. Contohlah, saya beri contoh. Kita tak baca lagi bab tu. Contoh. Pasangan dia accident. Kena semen lah. Kena semen. Maaflah saya mengajak ni, saya suka cerita contoh yang mudah-mudah. Semen tangan ke kaki ke. Ingat nak faham? Bila semen ni, dia nak mandi hadas payah lah. Kesian kat bini tak boleh mandi. Dia pun kata tak boleh mandi, tak boleh buat apa. Bini pun kata tak boleh abang. Dia kata ni 3 bulan lah. 3 bulan pun 3 bulan. Lelaki melisah ke mana?
Pergi jumpa ustaz lah. Ustaz kata, tak tu tak larang. Tang tu semen tak? Tang tu. Kata, tak semen tak apa. Orang tak tu semen tak boleh apa. Tak semen, dah tak semen tak apa. Dia kata, jadi kalau berlaku setubuh, lagu mana nak mandi ada? Lah, tayamum lah. Tayamum ambil debu. Cuma nak mengaji, buat tayamum kena mengaji bagi habis. Salah satu dia, kaedah dia bila anggota sihat ada kena jual. Katakan anggota tu banyak lah, jual sikit lah. Tayamum dah ambil debu, tepuk debu sapu muka, tepuk sapu. Angkat dah hadas. Selesai. Tak ada masalah. Abang-abang tu dia tak melapang dengar dia tak. Begitu. Kata aku tak boleh dia tak. Tu yang kita kena mengaji elok-elok tu. Saya abang kata, tayamum macam tu je. Nampak simple sungguh. Tapi dia terangkat hadas itu dan halallah berlaku apa-apa yang dilarang masa berlaku junub ataupun berhadas itu. Baik. Selesai yang tu. Haram yang ketiga, haram melakukan perkara-perkara yang diharamkan kerana haid dan nifas sebelum mandi wajib atau tayamum kecuali dua perkara. Dalam masa haid dengan nifas ni, kita dah baca dah apa yang haram dia. Antaranya haram segala bentuk semayang. Semayang haram. Dalam haid nifas junub tak boleh semayang. Haram semayang. Semayang juga berdosa. Kena angkat hadas dulu. Baik. Lagi apa haram dia? Puasa. Puasa haram. Apa lagi? Tawaf. Sujud tilawah, sujud jadahrum atau sujud syukur, tak boleh. Lagi apa lagi? Baca Quran, sentuh Quran, tanggung Quran. Masuk masjid, berhentilah masjid. Itu antara perkara yang diharamkan semasa haid dan nifas. Yang lain lagi apa haram dia? Cerai. Ni orang awam tak tahu banyak. Bercerai dalam masa haid adalah haram. Berdosa. Nak cerai tak boleh masa haid tu, berapa ramai para suami tu berdosa, tak tahu hukum. Nak cerai juga bagi habis haid dulu, lepas tu pergi cerai elok-elok. Yang tu tak haram. Dalam masa haid adalah haram bercerai. Dalam masa mengandung macam mana lah? Sah cerai. Jangan siapa duk pandai dia mengandung tak itu talak pula dah. Dia mengaji mana ni? Yang ni tolonglah jangan dia buat salah faham. Kalau kita bukan ahli dia, jangan duk fatwa pada orang. Dia duk harap tahu apa cerai dalam mengandung tak itu. Ambil mana tak itu? Mengandung adalah masa suci seorang perempuan. Suci mana ada haid mana? Suci adalah sah cerai dan halal cerai, tidak berdosa. Jaga itu elok. Orang tak faham banyak. Banyak duk main tu. Duk sampai di jebak agama tu, cerai dalam mengandung tak itu. Bila tak itu, mainlah depa ni pergi jumpa lah hakim mahkamah syariah. Hakim hukum jatuh talak. Balik kampung tu, kata aku hakim tu pandai dah. Hak kampung pandai lagi. Dia kata hakim ni bodoh semua dia kata. Pada dia cakap. Dia kata hakim lah tak kerti hukum. Tu. Begitu. Dia ambil mana, dia mengaji mana. Kitab tak tahu. Kitab ayah pin pun tak ada. Sebab tu. Tu mengaji kitab mana? Kitab ayah. Pelik sungguh nak bang ibarat tak bang. Habisnya jadi dalam bab haram menceraikan isteri dalam masa haid itu. Baik, habis. Kemudian mana sambung lagi? Baik. Kecuali dua aja. Tadi puasa tak boleh, semua masuk masjid tak boleh, i'tikaf tak boleh, apa semua. Kecuali dua yang boleh sebelum mandi. Darah haid berhenti dah, darah nifas berhenti dah. Tapi dia tak mandi lagi. Dia tangguh mandi dia. Dua perkara yang sah. Satu, nampak nak? Pertama, puasa. Puasa boleh. Semayang tetap tak boleh, kena mandi dulu. Puasa boleh dah. Darah berhenti malam, dia segar nak mandi, tak boleh bagi esok. Boleh. Cuma makruh. Boleh. Puasa boleh dah. Bila yakin berhenti boleh puasa dah. Niat puasa dia puasa sah. Kerana hilang sebab haramnya, iaitu dia khusus haid, dan tidak sebab haramnya, dan tiada sebab haramnya itu umum. Keadaan haid itu dia hadas dengan dalil tiada haram puasa atau yang junub dari kerana jika ada sebab haramnya itu
yang demikian itu nescaya haramlah puasa atas yang junub. Dia dah kitab Sahih Muhtadi dia ambil dia mana dah hilang dah syarat-syarat dia, sebab dia sebut dia dah berhenti haid, mana kata dia boleh dah berpuasa walaupun dia tidak mandi lagi, boleh dah, sebab dia syarat dia yang menghalangkan puasa tu sebab haid. Bila haid tu habislah macam tu. Tetapi yang nak bagi dalam bab persubuhan tadi syarat dia dua, berhenti dan juga mandi. Macam tu. Baik. Yang kedua talak, cerai. Cerai. Baik, cerai haram dalam masa haid. Tapi bila berhenti haid dah, dia tidak haram dua sebab. Puasa dah, talak boleh dah. Dia pun tanya bini dia pun nak cerai. Kemudian haid, dia pun mengaji, dia tersabar bila tak mau cerai lagi. Kemudian bini pun dah cukup hari lain, dia pun tahu hari besok hari, dia tanya, apa berhenti tak ni? Bini dia berhenti dah, tapi cerai esok dah. Bini dia tahu tu, ni tengah malam ni. Dia kata tak mau nak cerai lah, tak sabar dah. Boleh tak? Boleh, tak berdosa dah. Macam tu lah. Baik. Habis yang tu. Kerana hilang ilat. Ilat ni sebab. Ilat haramnya iaitu melanjutkan iddah. Pasal dia tak bagi dia tak bagi cerai dalam masa tu sebab memanjangkan iddah seseorang perempuan. Macam tu. Yang ni kena mengaji bab iddah pula. Kita nampak hukum dia. Cuma nak sebut dia ni bila berhenti dah boleh ia mentolakkan isteri dia. Sebelum tu tak berhenti, haram mana-mana lelaki melafaz cerai isterinya dalam masa talak. Dalam masa talak pula, dalam masa haid itu. Baik. Firman Allah Subhanahu wa taala ayat Quran tu kita baca bila yang ini sebagai dalil bagi orang kata apa nak hujah, kita nak hujah apa, nak ajak ilmunya. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Tu baca Quran ni saya juga pesan juga, setengah orang baca Quran dia mengaji tak habis. Huruf dha ni bukan qalqalah dia baca. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Tak boleh. Dia bukan huruf dha, bukan qalqalah, bukan huruf mendetak. Dia mahid. Dha tu lagu tu ya. Ni dia macam mahid. Tak kenal bacaan dia. Yang ni belajar kat buku Quran pula. Qul huwa azam fa'tazilun nisa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yathurna fa iza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Makna dia, artinya mereka menanyakan, bertanya kepada engkau wahai Muhammad, sahabat tanya Nabi Muhammad tentang haid. Katakanlah Allah jawab. Nabi tak tahu nak jawab Allah ajak Nabi. Kata lagu ni, jawab kata. Katakan itu darah cemar. Sebab itu jauhilah perempuan-perempuan itu selama haid. Darah haid ni Allah kata darah yang kotor, tak elok, yang keluar daripada rahim perempuan. Jauhilah mereka. Jauhi bukan tinggal mereka. Jauhi maknanya jangan bersetubuh. Fa'tazil itu makna jangan bersetubuh dengan mereka. Saat ni dia faham jauh, dia tinggal terus. Nanti elok mai balik. Yang tu amalan jahiliah. Jahiliah tu betul. Dia berhantar bini dia pergi kurung di tempat. Duduk tu di mana-mana. Bila habis haid berhenti, pergi ambil balik. Itu amalan jahiliah. Baik. Dan jangan dekati mereka sebelum suci. Sebelum suci betul. Suci betul. Suci bukan berhenti. Suci makna mandi. Jangan dekati, makna kata bukan tak boleh pergi dekat. Jangan bersetubuh dengan mereka. Maka bila mana mereka telah menyucikan dirinya, maka dah suci dah, mandi, maka datangilah mereka sebagai yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Boleh balik macam Tuhan perintah. Pada Tuhan perintah, dia kata apa? Perempuan kamu ini ibarat ladang bagi kamu. Datangilah mereka apa yang kamu suka. Jadi makna kata saya nak habaq lah. Allah umpamakan bahasa tu bahasa
halus yang disebut dia macam ladang tu, pilah nak buat lagu mana pun. Kalau bahasa kita ajak kampung mudah lah, nak cangkui guna pun tak apa. Lagu tu lah nak panggil ladang kita. Tapi jangan tempat yang dilarang. Tak boleh lah. Tempat tu ada batu tanah tu cangkui juga, cari penyakit tu. Tak boleh lah contoh dia. Sesungguhnya Tuhan itu menyukai orang-orang yang kembali, yang bertaubat kepadanya, dan Tuhan menyukai orang-orang yang membersihkan dirinya. Apa bab dia? Yang kita sebut tadi. Kalau dah silap, kita terlanjur juga dalam bab dosa tadi, bertaubatlah kepada Allah, sucikan diri balik. Tidak kita duduk bergeluman dengan dosa. Apa dia? Apa kita faham dia? Orang yang belajar ilmu, yang sentiasa berada dengan para guru, ustaz dan alim ulama, mereka sentiasa tahu jalan untuk mengeluarkan diri daripada keadaan berdosa. Kita tiba-tiba tak ambil tahu langsung bab ni. Sedang tak kita hari-hari duduk dalam berdosa? Memang kita tak rasa apa, tapi sebenarnya tanda dah ada. Kita jauh dengan ibadat. Kita segan nak buat ibadat. Kita rasa malu nak buat ibadat. Segan nak pergi surau, segan nak pergi. Pasal apa? Pelik sungguh. Sedangkan yang lain kita tak rasa apa. Kita boleh pergi urusan dunia, pasal malam sebagainya. Kerana ada tanda kita itu, dosa kita ni banyak. Dosa kita tidak diampun oleh Allah Subhanahu wa taala. Habis dalam bab tu. Kemudian haid dan undang-undang kesihatan, saya tak baca ni. Hak ni baca sendiri, hak ni bukan ada apa. Jadi baca, saya nak baca isi kitab sahaja. Yang ni dia masuk apa, undang-undang kesihatan daripada pandangan-pandangan doktor semua, ahli perubatan semua. Hak ni baca sendiri lah. Kita nak baca hukum-hukum tu. Baik, buka muka surat 23 pula. Sambung, habis dah. Bab haid selesai dah. Kita dah baca habis dah bab haid itu. Perkara yang berkaitan dengan haid pun habis dah. Maka kita masuk bab yang baru pula. Dah habis dah bab dia. Dia kata bab apa ni? Erti mandi wajib. Bab mandi wajib. Bukan mandi biasa. Mandi biasa tak ada dalam syarak. Mandi biasa hukumnya harus. Harus lah. Kita mandi nak kerja tu harus. Apa harus? Buat. Tak apa, tak buat pun tak apa. Jadi boleh tak kita nak main kerja tak mandi? Tak ada masalah. Dosa tak? Dah. Bukan dalam kitab fiqh. Oh, nak main kerja wajib mandi? Tak ada. Sunat mandi pun tak. Mana kata sunat pun tak. Tak mandi pun tak apa. Dia main kerja tak mandi dah. Dia apa? Passion dia. Tak apa. Lebab dia mandi wajib. Apa wajib? Kena mandi. Bila wajib, kena tahu ada syarat-syarat dia dan rukun-rukun dia. Jadi nak tahu rukun mandi, nak tahu syarat sah mandi. Kita baca sikit dulu, baik. Erti mandi wajib, apa makna mandi wajib ni? Menurut istilah ni syarak. Ialah kebersihan yang diwajibkan dengan mandi. Nak bersih, wajib kena mandi. Basuh tak boleh, kena mandi. Setelah berlaku hadas besar. Bila berlaku hadas besar. Dan kerana mati selain daripada mati syahid. Mati syahid tidak wajib mandi. Macam tu. Pergi tanam lagu tu ya. Tak wajib mandi lebat mati syahid. Kapan wajib? Tanam wajib. Yang lain tak. Mayang tak. Mandi tak. Bab syahid ni. Tak apa, yang tu bab lain pula, nak baca bab mati pula. Lah nak baca bab mandi tu. Apa dia? Kebersihan yang diwajibkan dengan mandi setelah berlaku hadas besar. Berlaku hadas besar. Setubuhan, keluar mani dan sebagainya. Dan kerana mati. Mati wajib mandi. Mati masuk bab wajib mandi. Satu lagi wajib mandi kerana kematian. Bila kerana kematian, mandinya hukum wajib. Mesti ada syarat rukun dia. Di sini saya pesan juga, walaupun tak sampai bab mati ni, orang yang nak mandi orang mati mesti orang alim yang tahu hukum. Saya bimbang sangat tu di masjid-masjid kadang-kadang. Kadang-kadang tidak tahu hukum. Berlaku beberapa kesilapan mandi.
Kesilapan yang haram, berdosa orang mandi. Yang bimbang lagi tidak sah mandi. Tanggunglah orang yang mandi tu. Jadi orang mandi mayat kena tahu betul penggunaan ayat sebagainya, mana ayat mutlak, mana ayat kapak barui, mana ayat daun bidara dan sebagainya. Mana hak wajib ketiga ayat tu kalau orang tanya kita. Daun bidara, kapak barui, ayat mutlak. Hak mana hak wajib? Mesti jawapannya ayat mutlak. Maknanya soalan dia, kalau mandi daun bidara saja sah tak mandi? Dah. Kalau juri kapak barui saja sah tak mandi? Dah. Tapi kalau juri ayat mutlak saja tanpa kapak barui, tanpa bidara, sah tak mandi? Sah. Nak beza ke mana ayat mutlak? Hak sah mandi ke mana? Yang ni kena orang yang mandi mayat kena hati-hati. Kena cakap mana? Jangan tu juri je. Itu antaranya. Tu pun kita masih duduk berlaku lagi tu. Bila sunat dalam mandi mayat, kena ada ambil semayang kepada mayat tu. Bila semayang ni? Lepas mandi ke sebelum mandi? Dia tak tahu pula dah. Macam dia kena wuduk sebelum mandi mayat. Bukan lepas mandi. Lepas mandi tak ada sunat dia. Tak apalah ambil semayang, tak apalah, tak ada masalah. Dia tak kena sunat dia. Sunat sebelum mandi. Wuduk duduk baru mandi. Macam tu. Banyak orang buat tak ikut syarak dan sebagainya. Tak kena adat. Macam tu. Baik, tak apa. Kita tak baca bab tu. Nak sebut sebagai nampak gambaran. Jadi mandi ni dalam kitab mazhab Syafi'i ni mengalirkan ayat atau menyampaikan ayat. Jurus bagi rata ayat sampai ke seluruh anggota badan. Semua anggota badan sampai ayat, maka sah mandinya. Berbeza dengan mazhab Maliki. Wajib gosok. Cerita tak gosok tak sah. Tapi mazhab Maliki. Kita pula sunat saja menggosok. Lah jurus tak mau gosok, tak pasal lah. Mazhab Maliki tak gosok tak sah. Tapi kita tak baca lah biar nak habak aja. Sunat gosok, jadi gosok baiklah. Gosok ni. Jurus lagu tu je. Sah dah. Jadi makna kata sah mandi wajib kalau ayat tu ada dua kolah, dia masuk berendam dalam tu. Dia masuk duduk 5 minit selam, tak gosok apa. Bangkit, lap ni. Sah dah. Syarat niat lah. Niat mandi ada. Ni dalam bab mandi nak kenal. Sebab tu dulu duduk ngaji cara tutur tu dah di kampung. Ada orang tutur pesan, bukan guru ni, orang tutur biasa. Dia kata kan duduk tepi sungai, dulu mandi sungai mana ada ayat macam paip pancok ni. Tepi sungai pagi-pagi naik pokok kan. Dia kata niat terjun. Sah tak anda? Orang ngaji fiqh tahu. Niat terjun sah tak? Apa beza niat terjun dengan terjun dulu baru niat? Tak mana beza? Antara dua tu hak mana sah? Baca bab niat. Niat ketika ayat kena badan. Anggota mana tak apa? Kalau niat dulu baru terjun, sah tak? Tak sah. Jaga tu nak jawab fiqh tolong cermat. Niat terjun. Nawaitu raf'al hadasil akbar. Saja aku niat angkat ada besar panah junub kerana Allah Ta'ala kawan cekap papan anjal. Terjun dulu pelik pusing kan. Sah tak? Tak, pasal niat berlaku dulu. Tengok bab dia. Melainkan betul orang hak papan anjal tu dia cekap betul. Dia turun beratas tu, dia guli pusing. Sama nak kena ayat saja aku angkat adas. Sah. Siapa nak cekap aku tahu. Maka tak boleh. Niat terjun tak sah. Tetapi terjun dulu berniat sah. Pasal apa? Masa dia terjun kena ayat, dia tak niat, tak berlaku. Tapi masa dia niat tu, ayat yang kena tu berserta dengan niat. Itu sah. Jadi kaedah niat terjun tak boleh pakai. Terjun dulu, jatuh layak baru niat. Jadi masuk dalam kolah sa'ah. No, apa kolah masjid tu? Masjid baik kelubi, dalam. Balik atas senang, pergi situ, naik motor pergi situ. Tak sungguh, pergi situ. Turun dulu. Turun, nawaitu.
Rendam lama. Selam. Tak gosok tak apa. Kalau gosok lagi baik kan. Tapi kena pergi awal lah. Pergi lewat ni orang ambil semayang. Gagal-gagal ada orang. Contoh lah. Nampak ni. Tak boleh. Untuk tak boleh. Jadi, nak habak kata kolah besar. Betul. Di rumah kita tak ada orang. Rumah kita banyak kolah halui. Kalau Malaysia dia buat besar. Kan orang kaya ada kolah. Senang. Orang kaya mudah dia tu nikmat orang kaya. Kolah belum. Berlaku mandi hadas pagi-pagi nawai itu senang semua. Tak betul. Bini terjun kau ni naik kau ni, dia terjun kau naik kau ni. Tak gosok besar. Pakai terus lalu tu. Lincah kau layak naik lala habis mandi hadas. Untung orang ada kolam tu. Jadi bolehlah buat kolam tu bagus juga. Tak barang tu habis. Dan sungguh mengaji macam ni ya. Baik. Habis syaratnya tak gosok pun sah. Nampak tu. Baik, kemudian baik. Rahsia, faedah dan hikmah mani wajib. Yang ni dia nak ambil hikmah dia. Ya, apa dia? Keluar mani dan haid itu memenatkan seluruh urat saraf dan menyebabkan letih lesu tubuh badan. Mandi seluruh anggota badan itu adalah untuk mengembalikan tenaga yang hilang itu. Yang ni rahsia atau kelebihan mandi. Tapi sebenarnya mandi di sini ialah dengan niat itu nak mengesahkan ibadat. Tapi antara apa dia rahsia dia nak bagi segar balik Islam ajak itu. Dan dengan niat itulah segar yang baik. Niat tu penting rupanya. Niat yang sebut ujung lillahi ta'ala kerana Allah akan sentiasa membantu kita sihat dalam kita menjalani kehidupan kita. Yang kedua, bagi perempuan yang bernifas pula, yang lahir anak roh, mandi wajib itu menghilangkan bau yang busuk yang timbul daripada darah beranak itu. Orang pun tahulah, sebab darah beranak ni darah kan, dia bukan dia bau elok. Tak elok, sebab tu kalau kita pergi rumah orang lahir anak ni, pergi tengoklah, bukan dia bau elok pun, cuma dia berbuh macam-macam lah nak bagi wangi tu, daun pandan lah, ni serai lah, apa semua. Boleh lah bau tu ni boleh. Kalau tidak, tak, bau dia tak bagus. Mandi junub, mandi hadas ni dengan syarat-syarat dia, niat tu menyegarkan balik. Sebab dia lama pantang tu. Walaupun pagi-pagi dia mandi biasa. Tambah mandi orang tua-tua ajak macam-macam lagi. Uap tak uap lah mandi apa rendam daun ni macam-macam, kita pun tak erti lah ni. Orang tua-tua pandai lah. Yang tu ialah ramuan-ramuan, orang kata apa, cara lama tradisional ni ada khasiat dia. Khasiat dia ada, tak ada masalah dan tak salah. Selagi tidak haram, maka kita boleh gunalah apa dia daun apa, tak apalah, bubuh bila abang ni. Jangan daun yang tak boleh sudah. Semua tu. Baik. Yang ketiga, mengembalikan jiwa manusia yang dua bahagian itu, iaitu pertama jiwa kebinatangan, yang kedua jiwa kemalaikatan, jiwa malaikat. Manusia ni dia dipilih betul. Pasal apa dengan mandi ni dia kata tu? Tidak, kalau tak ada mandi jenis orang, kalaulah orang tu tak pernah mandi hadas langsung, nampak tak? Jiwa dia, cara fikir dia, cara hidup dia macam binatang. Cuba perhati elok. Perhati elok. Tak ada beza. Cuma kita kata orang tak boleh lah. Macam kambing. Orang tu kata macam lembu. Memang pun hidup dia betul. Tak ada beza. Jadi bila mandi hadas, segar balik, dia jadi naik darjat kita, semangat kita jadi jiwa malaikat. Dia kata. Jiwa malaikat apa? Jiwa mulia. Jiwa orangnya segar dalam nak beribadat dan berzikir kepada Allah. Itu atas hikmah mandi wajib itu. Mandi wajib. Mandi biasa tak sampai tahap tu. Baik. Sambung lagi. Rukun-rukun mandi wajib. Sunat ni mungkin kita apa tak nak baca, kadang kita baca habislah. Rukun-rukun. Apa rukun dia? Bab wajib kena bagi ada dalam bab mandi. Pertama, niat menghilangkan hadas besar. Atau orang yang berjunub, niat menghilangkan janabahnya. Orang yang berhaid, niat menghilangkan haidnya. Niat ini dilakukan ketika sampai air ke anggota badan. Lagi ayat tak kena, niat tak sah.
Dia ambil ayat ni dia. Niat lah. Nawaitu ni lafaz. Niat tu. Sahaja aku mandi hadas kerana junub. Katakan. Saya suka ajaklah niat bahasa Melayu senang. Sahaja aku mandi hadas besar kerana haid. Senang lah tu. Ayat ni kita atur ni iya. Mudah. Lebih senang. Saya nak sebut tu. Hadas besar kerana haid. Kerana nifas. Jadi, bila niat-niat juri. Tak boleh. Ketika ayat kena juru itu sambil niat saja aku mandi hadas besar kerana haid kerana Allah Ta'ala. Jadi gosoklah. Ataupun tak gosok dah sah dah. Jadi niat tu penting. Baik. Niat. Bila ketika ayat kena badan. Ni saya ulang balik. Saya cuba ulang ni. Hak duk mandi dah lagu mana ni. Di rumah. Dia niat dulu baru dia juri. Kacau. Buat mana tu? Tak duduk ni dah. Kena tobat lah. Nak buat macam tu lah. Jaga lah. Jaga elok. Tentu tolonglah. Bila mengaji, jaga. Baik. Ketika ayat sampai anggota badan. Bila anggota badan, Ustaz, sampai tang mana? Mana anggota badan? Ikut suka dia. Dia niat juri ibu jari tu. Kaki. Boleh. Loh, dia sejuk. Mungkin sejuk. Allah sejuk lah. Saja aku angkat hadas besar kerana Allah Ta'ala. Dua kaki. Ibu kaki. Satu ya. So, syarat kenaan anggota. Anggota badan. Sebab tu disebut dia, kalau kata rambut ni, ada pertikaian ulama. Ada dapat sah dah. Ataupun dia juri pala dulu. Sebab tu timbul masalah. Sebab mandi hadas, dia tak wajib berturut-turut. Sunat saja. Wuduk kena turut, baru tangan, basuh ni sampai habis. Mandi ada. Maaf hukum kita kena cerita. Katalah malam berlaku persetubuhan suami isteri. Kemudian segan nak mandi, tapi esok takut lupa niat. Dia pergi bilik ayah, dia basuh kaki dia dua belah, dia niat je siap. Saja aku angkat adab kerana Allah Ta'ala. Basuh kaki. Pergi tidur. Duduk dengan suami dia. Esok pagi dia bangkit sambung mandi. Tak niat. Sah tak? Sah mandi hadas dia. Sebab dia mandi hadas bukan wajib betul-betul. Boleh. Dia kata, Ustaz kalau mandi sampai apa minggu depan? Pelik minggu depan. Takat esok sudah lah. Dalam jarak tu tak ada semayang. Ni minggu depan baru mandi. Semayang. Lagu mana? Ya, tu tak masuk akal langsung. Katalah soalan lagu tu kan. Baik. Jadi boleh. Jus sekerat badan dulu. Kaki saja. Tak ada masalah. Syarat ayatnya serta niat kena di anggota badan. Maaf lagi. Saya bukan buat doa maaf ni saya nak sebut benda-benda yang macam tu. Ustaz, kalau pakai basuh tu saja. Zakar kan? Atau farat perempuan. Saya pakai ceruk tu niat lah. Sah. Berniat tu sah. Ceruk tu saja ya. Tidur tu. Pagi esok baru juri mandi lain. Sah dah. Jadi syarat niat ayat tu berlaku sampai ayat kenaan anggota badan. Itu maksud dia. Habis. Yang kedua, menghilangkan. Bila kita mengaji, rasa mudah hukum kita. Itu yang kita mengaji tu senang. Itu yang Tok Guru kata. Tapi kena faham bahasa Tok Guru. Tok Guru kata, siapa dalam bab semayang, siapa mengaji bab semayang, mengaji faham betul-betul, tak payah semayang. Itu dia. Tok Guru yang tu. Tok Guru pun. Tok Guru dulu je nak abang. Dia memang dia ada bahasa tu. Bahasa kiasan, bahasa orang telah, orang panggil apa? Lihat buruk orang panggil kan. Tok Guru memang ada lagu tu. Dia sembang lagu tu. Dia sembang bahasa dia faham makna lain. Dia kata kalau kita pergi jumpa Tok Guru yang alim-alim, sungguh dia kata kalau kita belajar semayang elok-elok, faham elok je, tak payah semayang dah. Allah, anak murid memang ngaji benar. Awak ni yang rajin sangat ni, pasal tak payah semayang. Habis-habis semua dia mengajak khatam bab semayang. Dia kata jangan tinggal semayang. Doa dah. Lah itu tu dia tak payah semayang. Tak payah makna tak susah. Baru faham. Tak susah semayang. Dah mengaji elok, tak susah semayang. Dia reti. Sama bab mandi ni. Mengaji. Tak. Jangan kata tak payah mandi. Dia kata mengaji faham betul bab mandi ada. Tak payah mandi. Betul
Dulu duk mandi pagi-pagi sejuk ketak Ustaz. Rupanya boleh juri ibu kaki dulu. Faham dah? Juri ibu kaki, saat ni mandi lain. Saat ni mandi sekerat dulu. Saat ni pula tambah lagi sekerat. Boleh? Boleh. Cuma jangan bagi langkah waktu sembahyang lah. Tapi takkan nak mandi lagu tu no. Buang masa. Niat-niat basuh kaki ya. Saat ni teringat sambung apa pinggang ke bawah. Pala ada okey. Saat ni pergi singgah masjid mana, basuh bau sampai pinggang. Pala ada juga. Saat ni singgah tak mana nak masuk waktu, duit kepala. Sah lah, tapi kita tak buat kerja aku tu lah. Nampak pelik sangat kan. Baik mengaji kita tu lah. Baik. Yang kedua, syarat ni. Rukun benda wajib, bukan benda sunat. Yang kedua, menghilangkan najis di badan sebelum mandi jika ada najis. Cek dulu. Ada darah tak? Darah nyamuk ke tidak malam? Elok basi ke apa semua? Mungkin muntah. Orang perempuan anak kan? Muntah dia di susu badan sebagainya. Basuh dulu. Ambil air mutlak, basuh dulu. Lepas basuh baru niat mandi. Jangan mandi serta dengan najis. Pendapat jelas tak sah mandi itu. Jadi basuh dulu. Ada darah kaki ke, tak tentulah tangan ke berdarah ke dan sebagainya. Yang najis, maka kena basuh dulu. Basuh dulu baru mandi. Mana asingkan bersuci basuh dengan bersuci mandi. Jangan sekalikan dengan mandi. Sebab air tersuci itu menghilangkan najis, tidak terangkat hadas mandi itu. Cuci bagi elok semua, niat dah mandi. Itu kaedah dia, rukun tu. Rukun dia, baik. Jadi menghilangkan najis dulu. Atau dalam kitab disebut apa yang menghalang sampai ayak. Kulah semalam kita pakai, kita kata nak pakai apa, Allah ni orang pakai apa? Itulah tidur bubuh pada dia tu. Dah, kalau berdoa pun sama, kena bagi doa dulu. Sebab yang tu menghalang. Kan? Kau pakai yang tu. Atau jenis minyak yang macam nak lilin tu, dia pakai tu dia jadi menghalang. Yang tu kena basuh dulu. Sabun basuh semua dulu, bagi elok, baru kita angkat mandi. Pastikan tak ada benda yang menghalang sampai ayak. Kalau minyak, ayak terhalang. Kena basuh dulu. Sabun dulu, mandi. Ini kaedah mandi hadas, sebaiknya basuh badan, pakai sabun dulu. Habis sabun semua, bilat, baru mandi hadas. Boleh juga mandi hadas lagi pakai sabun, tapi kena asingkan bagi habis dulu. Terangkat hadas baru kita masuk sabun. Sebab kalau sambil mandi bersabun, nak abang tu, tak rata lagi ayak tu bukan ayak mutlak tu. Ayak sabun bukan ayak mutlak. Kena faham tu. Macam ayak bidara ada kias pada bab mandi orang mati jadi ni. Jaga tu ayak sabun. Jadi selesai bagi mandi tu, sudah dah mandi, baru bersabun ataupun bersabun dulu. Cuci dia elok, yang sunat cuci dulu. Bersabun semua siap, bilai semua siap, niat mandi. Oh, cantik bersih dia. Baik. Yang ketiga, meratakan air seluruh badan termasuk rambut dan bulu. Bagi rata air seluruh badan. Rata bukan gosok. Janji air tu sampai seluruh anggota badan. Sebab tu mandi wajib ni jurui dengan rendam dalam air. Rendam lagi baik. Ada kolam besar hidup merendam tu, dia lebih rata air cepat. Rendam rata, masuk berenang. Jurus ni kadang-kadang dipelipat tak sampai air. Pasal apa? Yang ni kaedah sains pun boleh membuktikan. Bila kita masuk dalam air yang banyak, kita mandi, tekanan air tu berlaku. Jadi dia masuk di celah-celah apa yang payah bayar tu. Berbanding jurus dia lalu mungkin tak kena. Ini yang kata mandi dalam sungai atau cara kita rendam badan tu baik, tapi kena kolah yang besar dan air dia banyak. Jadi rumah kita tak ada lah dulu sungai senang. Jadi itu antaranya. Berapa nak abang panduan mandi ni nak bagi kita nampak balik bab mandi. Jadi bagi rata air dia. Rambut dan bulu ikut rambut lah. Rambut panjang lah. Rambut pendek lah. Tak ada rambut senang. Itu lah. Syarat bagi rata. Orang perempuan rambut panjang payah sikit. Kena bilas panjang. Rambut kena sampai tumit. Ada orang perempuan sampai tumit. Tapi yang pelik pula, orang perempuan rambut dekat ni laki sampai tumit. Hak tu pelik.
Hak tu pelik. Nak mandi hadas payah. Dan dia mati, orang nak mandi payah. Letih lagu tu. Nampak ni? Mati aksiden dua-dua. Aksiden dua-dua. Bini mati apa? Orang perempuan mandi bini sudah dah. Orang jantan mandi lelaki tak sudah lagi. Pasal apa? Lelaki rambut panjang, bini rambut pendek. Senang, payah sungguh, menyusahkan orang. Lah balik pada asal lah. Untuk manusia normal ni, rambut pendek-pendek dah lah, panjang-panjang apa? Senang tu, nak mikir tu, bab mati tu. Tapi tak apa, orang rambut panjang kena belajar mandi hadas yang baik. Nombor 2, orang rambut apa? Rambut yang keras, yang kerinting tu. Oh, hak tu kena gosok bagi elok. Sebab dibimbang tidak rata pada rambut dia. Yang lain ialah mandi yang tidak sah, rambut yang pakai dye. Rambut pakai dye tak sah. Kalau pakai inai yang halal syarak tu, insya-Allah inai asal tak apa. Dia sampai ayat. Kalau dye atau cat kuku sebagainya sah tidak sampai ayat. Dan maninya sampai bila pun tidak sah, melainkan dia kena kikir lah kuku dan sebagainya, ataupun ambil pelayar cabut kuku tu. Dulu dia kata, ustaz mudarat cabut kuku tu. Kalau tak boleh cabut, umpama tattoo lah, tak akan sampai ke apa rata dia atau sebagainya. Yang tu wajib tayamum, ganti nama. Ni yang kita buat tayamum je ni. Nak buat ke mana? Tak keluar dah benar tu. Mandi macam biasa, tentu yang tak kena sekali lagi habis mandi, buat tayamum, ganti tempat tu, baru sah ibadat. Tidak sah. Jangan dia buat mudah-mudah. Coba dia baik. Habis rata ayat dah selesai dah. Bulu-bulu di badan apa semua. Bila sebut bulu ni semua lah. Bulu kening ke, bulu mata ke, rambut ke, janggut ke, misai ke, ikut dia simpan banyak mana. Tak ada janggut, selesai. Ada janggut, jaga. Janggut dia panjang tu, kena gosok bagi elok, bagi rata. Taklah suruh selai-selai, tapi yakin semua anggota itu, janggut dia, rambut, bulu dia sampai ayat. Jadi pandai-pandai lah. Nak tahu yakin sampai, nak kena baca bab sebelah sunat mandi. Sunat mandi ni nak menyempurnakan tempat yang payah nak atas sahaja. Hak ni kita akan baca pada bulan depan insya-Allah. Sunat mandi kita akan sambung dengan bab apa ni, bahagian-bahagian wuduk pula dalam bab wuduk tu, wuduk dan sebagainya. Belajar ambil semayang pula. Lepas tu insya-Allah kita belajar, kita periksa balik. Baiklah, wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada soalan? Ya, baik. Anak-anak mandikan dia, kemudian faham? Okey. Soalannya? Macam mana? Baik. Wajib ada seorang pembimbing mandi. Anak-anak sunat mandi, nak mandi, tapi dia pun tak tahu. Ada seorang lah maknanya apa juru mandi ni, dia tunggu dan dia ajak mereka. Sebab mandi mayat dia bukan ada baca apa. Cuma nak kena ada orang bimbing hukum nak sah dia. Maka dia ditengok saja. Juru mandi ni main tengok saja. Dia main tengok, okey, anak mana? Jurus macam ni. Jurus lagu ni. Lepas tu alih macam ni. Wuduk macam ni. Taman tak rata, angkat tangan, tekan macam ni. Lagi senang tu. Hak tu juru mandi lagi senang. Law ni tukang mandi mayat kena buat semua. Anak-anak duduk guni, syok. Tapi hebat lah ni. Juru mandi. Sebab tu saya bukanlah nak kata mandi ni kena upah. Kalau ikutnya lillahi ta'ala lah. Tapi patutnya kena bagilah pasal apa? Kita duduk lagu ni. Korang ni teruk. Bagi mereka mandi. Dia pun duduk dalam tu, duduk tak kerusi, dia sila panggung. Tekan perut dia dah. Mereka pun tekan. Perut dia jenis makan kuat masa sakit tu. Banyak tu. Keluar semua. Kangkung semua keluar. Dan dia kata, mereka pakai lari busuk. Anak-anak. Dia tak lari pasal apa? Baru dia betul kata mandi tu payah tu. Tapi nak abang kata ada pembimbing tu penting. Sebab apa? Kalau tak ada dibimbang, tak sah mandi.
cara guna ayat mana dan sebagainya. Ada pembimbing tu, selesailah. Berapa orang anak pun boleh untuk mandi ibu bapa mereka. Hukum dia bagus dah. Cuma hukum nak sah tu kena ada seorang guru lah. Wallahu a'lam. Ada lain? Tak ada dah. Tak ada. Mudah-mudahan sama-sama kita boleh manfaat daripada perhimpunan kita di majlis ilmu ini, dan semoga Allah sentiasa bagi kita nikmat sihat dalam masa untuk kita terus dengan istiqamah dalam majlis ilmu yang sumber, dan di mana-mana lah saya nasihat dalamilah ilmu agama ni di mana saya sempat kita apa peluang ilmu. Berdasarkan Nabi sebut, tuntutlah ilmu itu daripada 2 ayat sampailah liang lahat. InsyaAllah kita mengaji sampailah kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a, walhamdulillahi ala kulli hal, wa na'udzu billahi min ahwali ahli an-nar, walhamdulillahi rabbil alamin.